Six Digit Club. Saya menubuhkan komuniti ini agar dapat membantu lebih ramai lagi untuk menyelesaikan masalah kewangan mereka dengan kripto. Saya sudah lama dalam kripto, 7 dan 8 tahun. Ini adalah saya punya phone di mana saya menyimpan segala database mengenai kripto holding saya. Jadi perjalanan kripto bukannya mudah, tapi ia pasti dapat dilakukan dengan ilmu, komuniti, skill, mindset dalam menjadikan perjalanan kripto anda lebih lancar, lebih terurus dan lebih cepat development dan grow anda. Dengan apa ilmu, teknik, skill, fundamental dan segala apa yang saya tahu dalam dunia kripto, saya akan kongsikan secara terperinci, step by step, peringkat by peringkat kepada member Six Digit Club. Bermula daripada kosong dalam kripto dan akhirnya menjadi jutawan dalam kripto. Namun untuk menjadi jutawan dalam kripto bukannya mengambil masa setahun 2 tahun. Ini bukan skim cepat kaya. Ia akan mengambil masa dalam 5-6 tahun. Bergantung kepada skill, ilmu dan praktis yang anda telah lakukan. Dan Six Digit Club ini amat menitik beratkan tentang ilmu dan amal. Dengan ilmu yang dikongsikan dalam setiap kelas mingguan, ahli-ahli Six Digit Club akan aplikasikan segala ilmu yang telah dipelajari dan membina skill mereka daripada semasa ke semasa. Daripada fundamental, low risk kepada high risk, namun high reward. Kita dah susun risiko-risiko tertentu supaya ahli Six Digit Club boleh mencapai kejayaan dengan mudah dan tersusun. Bukan itu sahaja, dalam Six Digit Club kita ada WhatsApp group di mana kita sentiasa update perkembangan-perkembangan dalam dunia kripto. Dan kita juga ada signal trading yang kita bayar puluhan ribu ringgit kepada full-time traders untuk mereka membuat analisis dan kongsikan signal mereka kepada kita. Kenapa saya buat begitu? Kerana ini akan memudahkan mereka yang baru di dalam Six Digit Club ini untuk memahami bagaimana signal-signal ini dibuat. Bukan itu sahaja, kita juga ada material e-book untuk dipelajari. Yang paling best adalah mempunyai komuniti yang saling tolong-menolong dan segala permasalahan dapat dibantu oleh saya sendiri direct kepada mereka dan mereka juga akan dibimbing oleh mentor-mentor dan guide-guides agar perjalanan mereka dalam kripto sangat-sangat mudah. Dengan adanya komuniti Six Digit Club ini akan menjadikan setiap daripada ahli Six Digit Club akan lebih terurus dalam perjalanan mereka mencapai apa yang saya lalui sekarang. Kesusahpayahan yang telah saya lalui sebelum ini pasti akan dapat dilalui dengan mudah dengan teknik yang saya telah susun untuk yang baru dalam kripto. Ia bukan perjalanan yang mudah, namun ia boleh berjaya. Kita boleh lihat dalam testimoni Six Digit Club, ada yang baru 2-3 bulan tapi boleh menjana sampai 5 digit profit. Ada yang sudah hampir setahun dan mereka juga telah menjana 6 digit profit. Semua itu boleh dilakukan dengan ilmu dan amal. Dan bila mana mereka ada masalah, mereka terus direct kepada saya, terus direct kepada mentor, dan ini akan membantu perjalanan mereka dalam kripto lebih pantas jika dibandingkan dengan perjalanan sendiri dalam dunia kripto. Jadi apa harapan saya dalam Six Digit Club? Saya harap saya dapat melahirkan klon saya kepada setiap member-member dalam Six Digit Club supaya dalam 5-6 tahun akan datang mereka pun akan memperolehi profit seperti ini. Itu saja. Welcome to Six Digit Club. Saya doakan anda semua boleh mencapai result seperti saya. Daripada 6 digit become 7 digit, 8 digit dan digit in crypto. Alright, kita jumpa nanti dalam Six Digit Club. Bye bye. Assalamualaikum, saya Muhammad Ilyas. Saya baru join Six Digit Club ni baru beberapa hari dah. Hari Jumaat hari tu saya join. Hari ni baru hari Selasa. Ni saya punya profit setakat ni 71. Tak ada buat apa-apa pun, tak ada trade apa semua, tak ada lagi, just beli je. Mungkin tak banyak bagi korang tapi alhamdulillah bagi saya banyak lah. Daripada zero tau, daripada langsung saya tak tahu tentang Binance ni, tentang crypto lah. Apabila saya join, semua guide semua ada orang ajar lah. Itu hasil dia yang saya dapat collect dalam masa 2-3 hari ni lah. Dah faham sikit, kau dah boleh buat profit sebanyak tu. Bayangkan kalau you dah betul-betul faham, banyak mana profit you boleh buat. Untuk siapa nak join, you fikir betul-betul, saya rasa ini keputusan terbaik lah. Bagi saya lah, saya boleh cakap betul-betul berbala lah.
Hai, Assalamualaikum. Saya Lokman Hakim. Join SDC Club tu early January tadi. Modal asal dia RM 10K je lah. Now is making profit dah 3 bulan. Lebih kurang 8K. Ada kenaikan lagi lah insyaAllah untuk another 1 month or 2 month. Before tu si pernah lah tahu pasal crypto. SDC tu yang introduce untuk main crypto. Sebab setidaknya banyak ngajak how to choose which coin based on technical analysis, news lah, economic analysis. Semua memang ada tips in the WhatsApp group. Si Ugi lah join tu. Ada profit. Ya yang penting lah. Assalamualaikum. Saya Wan Razali Wan Bujang. Baru join SDC. Semula membeli semenjak bulan Mac. Sekarang April. So dah sebulan lebih. 4-5 minggu lah. Saya beli beberapa jenis coin. I think dalam lebih 10 coin. Mungkin 15 coin. Profit setakat minggu lepas dah sampai Alhamdulillah 11%. Pada 2 hari lepas Bitcoin retrace. Dia turunlah below 10%. But then dengan modal yang saya simpan, saya dah dapat lebih kurang 8,000 hingga 14,000 USD keuntungan sahaja. Modal saya memang 6 figures, lebih daripada 200k. Alhamdulillah setakat ini kita tengok perkembangan dia sangat bagus. Dulu sebelum saya masuk FP, kurang ilmu, teknik salah, saya beli coin pun modal kecil, beli pula masa all time high, ilmu tak ada kan. Sampai tahap saya masuk ADC, apa yang saya dah buat setahun sebelum tu tak ada makna lah, rugilah sebenarnya. Balik modal pun sikit. So tuan-tuan kena ada ilmu, kena ada community, kena ada fundamental asas yang kuat, baru boleh pergi jauh. Dengan masuk SDC, kita nampak masa depan macam mana. Kita boleh agak, insyaAllah misi dan visi dia jelas, time frame, time period yang dijangka pun jelas dan praktikal. Sebelum masuk SDC, saya tak fikir kita boleh jadi jutawan dalam masa 3-4 tahun. Tapi setelah belajar, setelah mengenali dengan lebih dalam, ya, insyaAllah boleh jadi jutawan. Tidak mustahil. Masuklah STC, join the community, belajar, hustle saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Syukri. Saya punya profit dalam kripto dah 10,000. Ini based on bulan last year, daripada bulan 7 sampai bulan 11. Modal asal saya pun 10,000 juga. So saya boleh dapatkan satu kali ganda. Sebelum saya join STC, saya memang tak pernah main kripto langsung. Saya tahu pasal kripto, tapi saya tak berani main sebab saya tak ada ilmu lah. So saya rasa saya nak ada ilmu dulu baru saya main kripto. Saya dapat profit macam ni apa yang STC ajar, ilmu trading lah. Of course, first is fundamental. Fundamental pasal cryptocurrency, apa konsep dia, apa sebenarnya cryptocurrency. Understand macam mana market, also understand why everything's happen in the market. So kita masuk entry tu, kita tahu nilai and kita tahu macam nak manage portfolio dan everything. Thank you. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Saya actually join Six Digit Club starting Jun 2021. Hampir dah setahun. Rasanya dalam 5 orang je masa tu, termasuk saya lah. Kenapa join? Sebab nak explore cara untuk buat passive income, investment lah basically. Sebab saya minat tegar emas. Usually saya akan guna duit lebih untuk beli emas lah. Tapi kali ni lepas kenal Haziq, bila cakap pasal cryptocurrency, saya start buat research sendiri yang nampak macam menarik lah. So I want to take this opportunity untuk belajar lah sebenarnya. Kalau tak masuk Six Digit Club, mungkin saya akan tertinggal dari segi pengenalan terhadap cryptocurrency. Sebab cryptocurrency yang saya tahu bakal menggantikan fiat currency yang digunakan pakai sekarang. Untuk pengetahuan, lepas saya join ngam-ngam saja masa tu ada buran. So sudah dapat dalam 4 digit pulangan lah, dalam 30%. And untuk awal tahun ni saya dapat dalam 5 digit lah in terms of profit daripada investment saya. Pengalaman manis yang saya boleh recall, networking satu. Nombor 2, saya dapat banyak platform cryptocurrency yang sebelum ni saya tak tahu langsung. Contoh macam Luno, Binance, perkataan yang baru macam staking. Sebelum ni zero, memang tak tahu apa-apa. Even BTC, ETH, XRP, apa benda tu, I have zero knowledge. So once dah join dalam group ni, saya rasa macam happy lah bila tahu benda-benda baru ni. So bila bersembang dengan member-member yang tahu pasal cryptocurrency, dia macam ada connect lah dari segi knowledge transfer and knowledge exchange. Assalamualaikum dan selamat malam. Saya join Six Digit Club bulan 12, tapi sebenarnya dah expose dekat Six Digit Club daripada bulan 3 2021 lagi. Saya start tahu cryptocurrency awal tahun 2020 lah. And then try main seorang-seorang, tak ada geng apa semua kan. After that, saya lost banyak lah.
60 to 80% lah. Sampai tak tahu cara nak cover balik apa semua. Bila tahu Haziq ada buat CDG Club and focus on cryptocurrency, saya rasa macam I need to start back from zero lah untuk guide me back. Apa benefitnya saya nampak untuk orang yang ada knowledge apa sangat kan. Satu, CDG Club ni dia belajar pada fundamental. Dia ajar apa tu sebenarnya cryptocurrency, apa tu sebenarnya teknologi blockchain, apa semua. Kita belajar sendiri lain dengan kita belajar berguru. So itu satulah kebaikan dia. And second yang saya nampak untuk saya yang dah tahu cryptocurrency ni, better ada support team dan juga continuous information yang Haziq and the team dah tapis awal-awal. Kita dapat at least 1-2 days before benda tu berhappen. So opportunity dia banyak. Kita tahu apa nak hadapi dan kita senang untuk make a decision lah. Walaupun saya baru start balik dan saya nampaklah hasil tu untuk saya punya portfolio investment dan trading. Hai, Assalamualaikum semua dan selamat malam. Selamat datang saya ucapkan ke webinar teknik mengelak dari kena scam dalam kripto. Ribuan terima kasih kami ucapkan kerana sudi luangkan masa berharga anda malam ini untuk sertai webinar dari 6 Digit Club ini. Okey, sebelum kita bermula, di sini ada beberapa perkara yang saya ingin maklumkan pada semua. Sila pastikan mic anda sentiasa dalam keadaan mute kecuali semasa sesi soal jawab kelak yang hanya akan diadakan di penghujung webinar ini. Dan selepas habis webinar ini, jika anda masih ada pertanyaan dan persoalan, anda bolehlah rujuk dengan staff-staff 6 Digit Club. Baik, untuk tidak melengahkan masa lagi, saya akan menjemput speaker kita Tuan Haziq untuk meneruskan webinar ini. Sebelum itu, marilah kita sama-sama saksikan siapa sebenarnya Tuan Haziq ini. Hai, Haziq, Sarawak, All English. Hai. Halo, Assalamualaikum, tes. Okay. Right. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Baik, selamat datang ke webinar strategi bagaimana anda boleh elakkan diri anda daripada jadi mangsa scam dan juga mangsa scam kripto. Alright, namun dalam webinar ini saya akan dedah juga sedikit ilmu kripto, namun saya akan bawa anda kepada dunia scam. Right, ilmu scam kripto hanyalah lebih detail daripada dunia scam yang lebih luas. Right?
Dan saya harap webinar hari ini is quite agak special sebab dia lebih banyak kepada scam. Dan harap anda boleh fokus, ambil perhatian dan tambahkan anda punya awareness. Jika anda terlihat saudara mara anda ataupun anda sendiri yang hampir menjadi bangsa, jadi bolehlah guna ilmu yang saya akan kongsikan ni. Alright, macam biasa sebab saya sendiri pun adalah mangsa scam daripada 8 tahun lepas. Banyak scam yang saya dah kena, dan banyak 8 jenis scam tu ada berapa banyak scam yang saya sudah kena. But the thing is when I change my strategy dan etc, then memang scam pun saya boleh attack lah. Right. Namun tak apa, anda akan tahu bagaimana strategi dia dan apa jenis scam supaya anda ni. Dan seterusnya saya akan bawa kepada scam kripto juga, supaya even dalam kripto pun banyak scam tersendiri dalam kripto. Right, tak dinafikan, even ahli CG Club pun terdedah juga kalau tanya ni scam ke zik, ni scam ke zik. So benda-benda scam ni tak ada siapa yang terlepas. Walaupun anda belajar atau tak belajar, memang anda boleh jadi mangsa scam. Right, especially scam kripto lah paling banyak. Alright, so ilmu yang saya kongsi ini boleh anda gunakan dalam kehidupan anda seharian, dan sedikit sebanyak saya akan kongsi juga tentang cryptocurrency. Mudah-mudahan anda boleh ambil apa yang baik di situ dan anda boleh reflect dan observe daripada dunia luar apa yang baik, apa yang betul dan apa jalan yang salah, apa jalan yang scam. Right? So just to share apa je cryptocurrency ni adalah teknologi blockchain yang akan ubah sistem financial, organisasi, security, social media dan sistem keselamatan. Namun cryptocurrency masih terlalu awal. Belum ada regulation, so jadi akan mudah untuk scam. Right, dan cryptocurrency adalah internet 2.0. Alright, jom. Let's go. Kita akan kenal pasti what is scammer. Okay. Alright, so ada 8 kes. Yang ni adalah scam yang ada di Malaysia. Kita ada 8 jenis scam, alright. Dan scam kripto adalah scam yang ketujuh. Dia termasuk dalam jenis scam yang ketujuh, scam cepat kaya. Alright, tapi saya akan kongsikan sedikit secara ringkas apa jenis 8 scam yang ada dekat Malaysia yang anda perlu hati-hati. Alright, yang pertama adalah scam LHDN, di mana anda akan dapat email, message daripada LHDN, even calling dan sebagainya untuk anda settlekan tunggakan or whatever etc, dan dia akan hubungi anda. Right, dan bila anda layan, itulah bermulanya anda jadi mangsa scam. Right, dia punya step procedure bagaimana scam ni boleh scam anda, dia ada step by step. Right, but the thing is scam melibatkan LHDN. Yang kedua adalah scam melibatkan KWSP. KWSP ni KWSP ni adalah dia banyak terkena kepada orang yang dah pension lah. Okay, dia banyak akan banyak terkena dengan orang yang nak pension. Alright, dia akan dapat KWSP. Sebab apa? Sebab scammer ni dia ada banyak data kita. Right. And then yang ketiga adalah scam kerja part time. Right, dekat sini pun saya ada terima macam message yang dia dah jadi mangsa scam kerja part time. So untuk mangsa scam kerja part time ni, anda akan ditawarkan dengan peluang pekerjaan yang lumayan, kerja part time, kerja dengan Shopee, kerja dengan TikTok, sehari 200-300 ringgit. Tapi bila anda nak minta kerja, tidak akan minta bayaran. Alright, dan bila di prosesnya, dan dia akan terus lagi minta bayaran. Walaupun dia ada fee, walaupun dia ada ini, so is quite mengarut. Is memang kata apa, kalau tu adalah kerja yang betul, anda tidak akan bayar 1 sen pun. Right. Jadi itu adalah tapi kesian kepada yang tidak ada ilmu pasal pekerjaan ni, dia jadi mangsa scam kerja part time. Yang keempat adalah macau scam. Macau scam ni banyak. Dia macam saman polis yang kalau anda banyak terima panggilan kan. Macau scam ni memang paling famous lah dekat Malaysia. Ada macam-macam jenis scam. Tapi panggilan-panggilan yang daripada mahkamah yang akan membuatkan emosi anda terganggu.
Alright, dia punya tips dia akan buat emosi anda terganggu, dia akan buat urgency, dia buat emosi anda terganggu, dia buat anda panik, dan dia akan cakap jangan call siapa-siapa, jangan beritahu siapa-siapa, dia akan cuba settlekan. So is kata apa, is very kata apa, mengarut. Alright. Tak apa, nanti saya akan tunjukkan tips bagaimana anda nak atasi. Dan dia ada semua scam ni, anda boleh ada beberapa strategi anda boleh terus elak daripada semua jenis scam ni. Right. Dan seterusnya ada scam pinjaman. Scam pinjaman ni kawan saya pun ada yang terkena, which is dia buat scam pinjaman yang zero interest etc. Bukan daripada bank, bukan daripada ini, dan akibatnya dia kena bayar setiap minggu. Dia punya, bayangkan dia punya loan pinjaman dia hanya RM5,000, tapi sekarang ni dia dah bayar hampir RM50,000 sampai habis takkan sudah. Right, so itu adalah scam pinjaman. Dan yang keenam adalah scam cinta. Dia akan attract anda dengan gambar, contoh bagi lelaki ada akan gambar dengan perempuan cantik, cuba nak goda anda dan sebagainya. Right, dan dari situ dia akan pelbagai jenis teknik yang dia akan buatkan. Bila anda dia buat, dia menyamalah sebagai orang yang cantik semua, dan dia akan minta tolong anda. Alright, dia minta tolong anda, dia minta tolong anda ada pelbagai jenis. Tapi cara dia minta tolong anda tu, dia akan membuatkan anda rasa anda akan dapat benefit yang banyak. Contoh ada parcel yang akan sampai kepada anda, tapi dia kena bayar charge fee lah apa semua tu, minta anda bayarkan sekejap dalam RM1,000, RM2,000, RM3,000, tapi dia akan bagi balik kepada anda RM50,000. Right, so it's like too good to be true, mengarut lah. Right, saya cakap mengarut senang sebab benda ni saya dah banyak lalui, saya dah tengok dan saya dah siasat, dan ada juga yang saya jadi mangsa. Jadi itu adalah tu, dan ada juga yang scam cinta ni juga dia, yang sekarang ni, yang teknik terkini ni yang saya observe sekarang, dia cuba minta anda minta TSC. Contoh dia nak minta Telegram anda kan, dia akan minta anda ID. Alright, ID dia kata sekejap je, dia akan buat alasan lah. So scam cinta memang kata apa, kenapa ia agak laku, sebab dia main dengan emosi dan akan buat anda rasa panik, emosi dan risau. Right, dan yang ketujuh, alright, ketujuh adalah skim cepat kaya. Dalam kripto adalah tergolong dalam skim cepat kaya. Dia ada banyak kripto investment, forex investment dan sebagainya. Namun paling banyak saya nampak skim cepat kaya ni adalah kripto lah. Sebab ramai yang cakap jadi kripto ni boleh jadi jutawan. Yes, it's true kalau anda tahu caranya. Namun tak semua yang tahu cara. Right, dalam 99% hanya 1% saja yang sukses dalam kripto. Yang lain yang gagal tu adalah liquidation exit untuk yang sukses. Right, dan yang terakhir adalah scam parcel. Contoh scam parcel ni dia akan buat iklan, dekat website, dekat Facebook ke apa dan sebagainya. Dia akan bagi tahu barang ni murah dan sebagainya. Right, dan bila mana dia akan contoh dia boleh buat cash on delivery. Bila dia hantar parcel, barang dah sampai, so anda kena bayarlah. Memang harga murah, tapi bila anda dapat tu adalah barang yang salah. So itu adalah jenis-jenis scam yang ada dekat Malaysia. Alright, cuma malam ni saya akan cerita lebih detail lagi pasal skim cepat kaya. Sebab skim cepat kaya ni paling ramai orang kena. Sebab apa? Sebab orang nak cepat kaya, orang nak jalan mudah, orang nak kata apa, FOMO, fear of missing out. Alright, even dalam kripto pun benda ni ada, skim cepat kaya ni. Alright, so skim cepat kaya antara ramai yang jadi mangsa dekat Malaysia ni, dan paling banyak scammers boleh dapat duit adalah dengan skim cepat kaya. Right. Okay, jom. Saya akan cerita pasal skim. Okay, hari ni saya akan cerita lebih detail pasal skim cepat kaya. Right. So skim cepat kaya ni dia ada 4 type. Yang pertama adalah skim pengambilan deposit tanpa lesen. Contoh dia minta apa? Anda deposit duit macam ni lah. Minta ni terima wang deposit 1.4 juta tanpa lesen. Alright. So even nak ambil duit, even anda nak bagi duit ke orang kan, kalau untuk situational awareness untuk anda, jika anda nak ambil duit orang, alright, dan anda tak contoh dia minta duit anda dan duit tu akan digunakan untuk investment, right, kalau untuk guna investment. So itu adalah jenis pengambilan deposit tanpa lesen. Kalau dia tidak register dengan SEC, Secretary Exchange Commission dekat Malaysia ni, alright, so dia tak ada lesen. Dia kena berdaftar dengan bank negara. Kebanyakan yang ada kat Malaysia ni dia tak daftar dengan bank negara. Right. Tapi berbeza dengan kalau anda beli produk. Beli produk dia bukan investment. Ni skim pengambilan deposit tanpa lesen ni adalah bahasa mudah adalah investment. Right, investment.
Alright, seterusnya adalah skim piramid atau Ponzi. So Ponzi scheme ni dia paling kata agak famous dan ramai orang yang kata agak berumur lah. Right? Kenapa? Ponzi ni dia main dengan volume. Alright, anda boleh masuk membership fee yang murah gila dan sebagainya, dan bila anda cari satu orang anda akan dapat banyaklah. Contoh, anda nak masuk bayar RM30 tapi anda akan dapat RM50. Alright, dia hanya akan dapat kepada yang atas saja. Bila yang bawah tu dia akan bagi sabar lagi, duit tak sampai lagi, duit daripada luar negara nak masuk tak sampai lagi. So whatever it is, dia ada senario dia lah. Alright, Ponzi scheme ni ada senario dia, tapi the thing is dia melibatkan orang yang ramai dan anda bayar bayaran yang murah dan anda akan diberi pulangan yang besar. Right, itu adalah Ponzi scheme. Yang ketiga adalah pelaburan dalam pasaran komoditi. So yang ni pun adalah part of the crypto dan emas. Alright, emas contoh macam anda nak invest emas kan. So dia ada macam pelaburan untuk emas. Alright, even pelaburan untuk crypto pun ada juga. Is part of the pelaburan dalam pasaran komoditi. Alright, yang keempat adalah urus niaga mata wang asing tanpa lesen forex. So anda lihat kat sini contoh sebab anda perlu hati-hati. Paling banyak dia serang anda adalah dalam Telegram. Right? So saya snapshot semua benda dalam Telegram. Dan kadang-kadang mereka ini juga akan message anda personally. Alright? Message anda personally, dan itu adalah sebab itulah kalau anda lihat YouTubers anda lihat influencer, dia akan cakap dia tak akan PM anda, dia tak akan DM anda personally. Sebab apa? Bila mana influencer ataupun influencer yang kira macam ada banyak followers sebab ramai scammers akan menyamar sebagai profil dia dan dia akan PM anda PM anda one by one. Especially dalam Telegram. Telegram ni banyak. So bila mana anda masuk dalam Telegram group contohlah anda masuk dalam kripto dan sebagainya, whatever the crypto communities, dan scammers, anda kena yakin dan percaya dalam tu memang ada scammers. Dan dia akan tengok profil yang ada tu dan dia akan PM anda personal. Alright? So jangan percaya jangan sekali layan siapa-siapa yang PM anda secara personal. Alright? PM anda personal jangan layan. Right, so benda ni is agak kesian lah. Dia akan PM anda personal, dan contoh macam ni dia akan bawa anda masuk ke dalam WhatsApp Telegram group. So paling banyak dalam Telegram group lah untuk orang yang muda. Yang berumur ni dia banyak buat dekat WhatsApp group. Right? Okay, so seterusnya kita akan masuk pelaburan dalam pasaran komoditi ataupun kripto. Alright. So dalam kripto ni dia ada, tadi kita cerita jenis yang lebih general, skim cepat kaya. Seterusnya kita akan masuk tentang scammers dalam pasaran kripto ataupun komoditis ni. Alright, dia ada 6 ni. Dia ada banyak sebenarnya, ada 10, cuma saya kongsikan 6 lah. Yang agak famous. Yang pertama adalah Bitcoin doubler, saya akan cerita lebih detail. Yang kedua adalah crypto giveaway, yang ketiga adalah ICO, coin-coin yang baru listing, yang keempat adalah mining service, yang kelima adalah trading, exchanger, yang keenam adalah phishing. Right, jom kita tengok. Okay, Bitcoin doubler ni macam mana? Kalau anda tengok Bitcoin doubler ni, dia akan buat jika anda invest dekat kripto ni, alright, anda akan dapat yang lumayan. Alright. Yang ni adalah snapshot yang saya ambil daripada orang yang PM saya. Dia tanya yang ni ada yang ni scammer ke? Okay, bila saya tengok, yes, it's actually a scam. Because walaupun dia ada website, alright, ada website, dia bolehlah letak keuntungan Bitcoin anda dah banyak, tapi itu hanya data saja, hanya tulisan saja. Tidak ada duit dalam tu. Melainkan dia tunjuk bank account dia, so it's a different story. Right? So benda ni dia akan buat macam dia akan buat anda reward yang besar. Bagi sikit, bayar 1,000 tapi dia boleh dapat 10,000. Kalau boleh dapat macam tu, saya yang dah lama dalam kripto pun saya nak belajar bagaimana dia buat selaju gitu. Alright. So tu yang pertama. Yang problem dia, kalau dia main shitcoin tak apa, tapi dia main yang Bitcoin memang ngarut lah. Right. Kalau anda boleh baca kat sini kan, nampak dia punya ni, investor 70%, pentadbir dia adalah bagilah macam ni, pentadbir bagi 30%. Right. Sila bayar yuran, nampak. Anda dah invest, so anda dah dapat duit, dan bila anda nak dapat duit ni, Bitcoin dia akan letak kat website lah, anda punya ni dah naik jadi banyak. Lepas tu dia akan minta anda charge, nampak ni, charge dia 4,500. Right, 4,500. Sila bayar yuran 30%. Sebab wang tak boleh ditolak. Alright, mesti 100% disalurkan ke dalam akaun bank tuan.
Right. Jadi benda ni is kata apa is unacceptable sebab mana-mana investment yang sah, bila mana ada fee, dia akan deduct daripada return. Contoh kalau return 10,000 ada fee 1,000, 2,000, 3,000 dia akan automatically deduct, ini adalah baki. Itu adalah investment yang betul. Tapi yang ni dia akan minta anda bayar lagi 4,500 sebab apa? Sebab ini adalah scam dan dia tidak ada duit langsung. Right? Yang 10,000 ni adalah gimmick semata-mata. Jadi once anda dah transfer 4,500, dia akan buat lagi senario yang kedua, senario yang ketiga. Tu yang sampai kalau anda lihat dalam berita orang kena scam total 50,000, 60,000. Tapi anda kena faham, asalnya dia beli RM1,000 je. Tapi dia ada banyak senario. Okey, bila dah invest ni, okey, yang ni fasa dia, yang ni fasa dia. Right? Ada charge ni lah, charge tu lah, charge ni lah. Alright? So it's a very kata apa, is a very mengarut, is confirm scam lah. Jadi apa yang saya pesan dekat dia ni, yang ni adalah case study ya. Case study yang dia tanyakan saya. So saya kata jangan terus beli. Once dia bagi duit, dia tak akan dapat balik. So this is the rule of scam. Once anda bagi duit kepada scammers, anda tidak akan dapat balik. Right? Anda tidak akan dapat balik duit anda sampai bila-bila. Okay, itu adalah jenis yang Bitcoin doubler. Ada 6 So ini saya cerita detail sikit lah. Sebab ni ada letak dengan crypto dan crypto is quite famous. Scammers crypto dekat Malaysia ni. Right, yang ni kuat kalau anda perasan crypto giveaway. Banyaklah dalam YouTube, even dia ulang tayang cerita MicroStrategy lah, apalah. Mesti dia kata Bitcoin giveaway. Crypto giveaway ni adalah scammers yang paling famous dekat dunia. Bukan kat Malaysia lah, dekat dunia. Once anda bagi duit dekat dalam tu, bye-bye. Dia lagi dahsyat. Sebab kalau anda macam investment dekat luar kan, anda transfer dia kat CIMB, at least anda boleh buat laporan polis, anda boleh pergi kat CIMB untuk dia refund balik. Kalau duit tu masih ada lah. Alright. Okay, tapi big crypto ni, once anda dah transfer, anda tak boleh dapat balik dah. Melainkan receiver tu dia transfer balik. So ini adalah crypto giveaway. Dia bagilah kau dia punya ni kan, crypto. Bagi 1 Bitcoin dapat 2 Bitcoin, 3 Bitcoin. Alright. Nampak? So inilah famous. Anda baca, tengok kat YouTube. YouTube paling banyak. Alright, YouTube paling banyak benda macam ni. Dia akan post this iklan. Right, so hati-hati. There's nothing yang orang akan bagi anda duit free. Alright, mangsa scammers dia bagi duit free. Okay, so this is part of the crypto giveaway. Ramai kena, kat US paling banyak kena. Right, seterusnya adalah ICO dan shitcoin. So even anda dah kata apa, dah tahu pasal kripto, anda trading kripto tapi anda nak terus jump kepada yang high risk. Dalam dunia kripto ni, yang paling high risk adalah ICO dan shitcoin lah. Right, even saya sendiri pun saya mengajar CG Club, kita akan fokus yang low risk dulu. Yang ni adalah paling last. Sebab apa? Sebab dalam ICO dengan shitcoin ni terlalu banyak scammers. Alright, senang cerita lah, kalau dalam 10,000 shitcoin, alright, boleh cakap dalam only 99% of that is a scammers. Hanya berpuluh je, daripada berpuluh je yang okey daripada 10,000 tu. Right, sebab itulah even nak main nak dapat duit dengan shitcoin ni betul-betul kena research kau. Sebab terlalu banyak scammers kat sini. Alright, so macam ni anda boleh lihat dia akan buat apa? Dia akan buat orang pool. So bila mana anda beli ni, anda lah akan jadi exit liquidity. Alright, contoh dia buat coin, dia tak boleh nak dapat duit, melainkan ada orang beli. Alright, bila orang beli, liquidation dia semakin banyak, dan bila dah cukup duit, dia akan jual semua dia punya share, dia akan jadi rapuh, jadi kosong, dan anda anda bagi duit free lah dekat dia. Right, ni ada paling banyak berlaku dan saya percaya dekat Malaysia paling banyak kena. Sebab apa? Bila mana saya share pasal coin scam dekat Malaysia ni, alright, banyak yang tanyakan saya review coin ni. Dan bagi saya, apabila saya tengok itulah coin yang high risk, coin yang shitcoin. Saya tak cerita detail lagi lah. Saya perlu kaji lebih detail untuk tahu yang ni betul-betul scammers. Tapi banyak coin-coin yang orang Malaysia tanya saya advice, coin ni, kebanyakan coin tu adalah coin yang high possibility scammers. Dia tak semestinya dia akan exit sekarang. Kenapa dia tak exit lagi sekarang? Sebab tak cukup duit untuk dia exit. Right? Dan nak buat ICO shitcoin ni paling senang. Kalau tanya saya pun boleh buat benda ni, dan percaya dengan ilmu yang saya ada, saya boleh buat ICO dan saya boleh jadi jutawan dalam masa 1 minggu. Ni paling cepat nak jadi jutawan. Alright, ICO shitcoin.
Okay, namun kata apa, tidak ada keberkatan dan kesian yang baru masuk, dia tak tahu apa-apa dan dia rasa benda ni boleh buat dia jadi kaya, so dia masuk saluran yang salah. Dunia yang paling banyak scammer adalah shitcoin. Right, paling banyak scammer. Right, yang ni adalah mining service. Okay, yang ni adalah apa yang snapshot yang saya ambil daripada student SDC sendiri. Ingat walaupun student SDC pun still diorang akan terdedah dengan scammers. Yang ni adalah orang yang ketiga ke yang keempat yang tanya saya advice. Ini yang okey ke? Yang ni apa ni? Right? So sebab saya dah biasa dah benda-benda macam ni. So nampak dia akan guna nama bicara kripto. Alright. Bicara kripto. So bahasa mudah dia, mana-mana influencer dia tidak akan PM anda personally. Okay, trust me, dia tak akan PM. Hanya scammers je PM anda personally. Even saya pun saya tak akan kalau anda follow saya kat TikTok ke Facebook, saya tak akan PM anda, okay ni investment, tak ada. Saya tak akan PM. Influencer tak ada masa nak PM anda. Dia ada banyak kerja nak buat, dia ada banyak projek dia nak buat, dia ada banyak benda nak kena kaji, dia ada banyak benda nak buat duit dengan kripto, so tak ada masa nak PM anda personally. Hanya scammer saja yang boleh ada masa untuk scam anda dan dia akan gunakan nama. Right, dia akan gunakan nama yang ni lah, bicara kripto. Sekarang ni saya cakap saya bukan influencer yang famous, right? Sebab saya hanya kata suka-suka mengajar je. But one day when I'm famous pun orang akan menyamar sebagai saya, dia akan ni. Dan sebab itu antara benda yang even kalau exchanger PM saya personally saya akan first saya tak cerita panjang, minta verification. Dia bagi link ke apa, saya kaji dia punya data betul tak matching. Sampai macam tu strict. Kalau nak cepat, kita buat video call, tengok muka dia sama tak dengan contohlah kalau bicara crypto PM saya personal saya akan buat, okay, jom kita buat live call. Saya tak nak video, saya nak buat live call, nak tengok muka awak sama tak dengan macam kripto. Sampai macam tu extent yang saya akan buat verification. Alright, tu orang yang approach saya lah. Alright, orang approach saya akan tengok info dulu. Right, so macam ni, ini adalah scam mining service. Nampak, boleh baca pelan pelaburan pelombongan cryptocurrency. Alright, pelan asas 400 pelaburan dapat 1000 untung, pelaburan 500 untung 1200, labur 1000 dapat 2000. Guys, saya pun ada mining enggak. Saya ada machine mining secara ni. Buat mining tak perlu pun nak minta investment. Kita boleh buat sendiri je. Right? Dah kata apa, reward daripada kripto dah cukup okey lah. Dan tak perlu nak susah payah nak PM anda personally. Ini hanya kata scammers je yang rajin PM anda ni. Right? Nampak? Melabur 1 Bitcoin untung 1.5 Bitcoin. Melabur 2 Bitcoin. Dan orang yang terkena ni adalah orang yang tak tahu pasal kripto. Alright? Dia tak tahu pasal contoh mining dia tak tahu macam mana mining punya reward, dia tak tahu apa profit yang boleh dapat daripada mining. Alright, so saya kata contoh even buat reward macam ni, walaupun ada mining machine sebesar rumah sebesar gudang tak akan dapat pun nak bagi reward macam ni. Right, because macam kalau nak scam saya macam ni, saya boleh tahu ini tak logik. Saya tahu mathematical profit daripada investment, profit daripada mining machine ni dia buat macam ni, dia tak dapat nak bayar balik. Bila dapat nak bayar balik, dia scam. Alright, is not tak logik dari segi financial. Alright, so memang nampaklah scam. Tengok ni saya kata okay, scam. Alright, walaupun dia menyamar sebagai influencer, normal lah dia akan menyamar sebagai influencer. Right, seterusnya adalah trading yang scam. Macam kalau anda kenal Trust No One dekat Netflix tu, ni adalah exchanger 2014-15. Ni adalah exchanger dekat Kanada. Alright, kan base exchanger ni ada jenis yang anda beli kripto banyak-banyak kat situ, lepas tu dia tutup. Alright, saya pun ada terkena juga sampai dekat kripto piaran New Zealand ditutup. Sampai sekarang saya tak boleh nak retrieve saya punya Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash dan Dash. Banyak guys. Dulu memang saya beli harga murah, tapi kalau ikut harga sekarang dah banyak juga. Right, dekat 1-2 juta agak kat dalam tu, tapi tak boleh nak buat apa sebab exchanger. So apa yang saya kongsi ni bukan sekadar teori, sebab saya pun alami juga. Ada benda yang saya alami dan ada benda yang saya tak alami. Right, ni Quadracrex. Satu lagi macam ni, ni adalah scammers daripada Turki. So even exchanger pun memang sangat berhati-hati. Sebab itulah saya betul-betul strict dengan exchanger. Saya akan sebarang main exchanger. Saya memang akan selidik lah exchanger tu. So sebab apa? Sebab bila mana anda beli kripto, anda letak duit dekat exchanger tu. Tapi kripto tu memang dia nampak ni, tapi secret key apa semua dia pegang. Alright, dia pegang. Melainkan anda simpan kripto tu, kalau sejarah main dunia kripto, sejarah saya 2014 main kripto, masa dulu mana ada exchanger. So kita akan apa? Kita beli kripto, kita akan masuk dalam wallet terus. Itu paling selamat. Paling selamat. Bila nak keluar, okay, buka online,
connect wallet baru kita jual. Masa dulu exchanger ni exchanger masih tak famous. Sekarang ni lebih okey lah. Sekarang ni dulu kalau tiap saya masih simpan dalam crypto wallet. Namun sekarang walaupun bear market, namun saya ada trust yang saya nampak ada exchanger yang boleh lagi lah. Sebab apa? Dia punya cash flow dia strong. Right? Sebab itulah ada ranking exchanger pun ada ranking dia. So saya minta anda elak daripada anda beli kripto dekat exchanger yang sangat-sangat berisiko tinggi. Anda boleh tengok ranking lah dekat coinmarketcap.com. Right? So yang ni adalah paling banyak kena scam. Kalau korang nak tahu kan, scam phishing ni dalam dunia kripto 20 tahun lepas 2021 sebanyak berapa 1 bilion mangsa scam. Alright, yang korang dengar pasal duit dekat dalam wallet hilang, duit dekat dalam phantom wallet hilang apa semua tu. Right, dia semua asal pada phishing. Right. Kita nampak dia scam ni kripto tak sama, tapi asalnya boleh pada phishing. Sebab apa? Dia akan buat contoh anda contoh hari ni kan, anda kena resolve the problem now, contoh ada hantar email yang ni. Betul bila anda masuk login dengan password tu, alright, sebenarnya itu adalah website yang salah. Dia akan copy anda punya login name dan password anda. Dia dah tahu dah. So once anda dah letak, even nombor akaun anda pun anda letak, diorang dah dapat data anda. Jadi bila masa anda punya tu boleh ni contoh juga. Alright, Celsius dibagi kat sini, betul dia suruh connect kat sini. Alright, itu adalah phishing. Phishing ni paling banyak kena lah. Dulu phishing ni banyak kena dekat CIMB, Maybank, okay, daripada Maybank kan data ni. Right, sekarang ni kripto. Sebab apa? Kripto ni worldwide. Kalau Maybank ni kat Malaysia je boleh attack. Kalau pakai kripto Celsius ke Mint, satu dunia boleh kena. So ni adalah kata scammers yang paling banyak boleh buat duit. Right, ni hackers lah banyak guna phishing. Alright, so next. Lama sih cerita pasal scam sebab anda kena faham scam ni. Bila anda faham scam ni, baru anda boleh faham strategi bagaimana anda boleh untuk anda elak scam. Jadi bahasa mudah saya nak kongsi anda 3. Ingat 3 peraturan hidup yang anda perlu embedded dalam hidup anda sekarang untuk anda elak daripada kena scam. Whatever scam is, even crypto, even scam LHDN, KWSP, macam scam, parcel dan segala-galanya jenis scam yang ada kat dunia ni. Ada 3 benda, jika anda ada, anda boleh elak daripada kena scam. Right? Yang pertama, bila anda lihat too good to be true. Right? Too good to be true, contoh anda invest RM1,000 dapat RM2,000, RM3,000, is too good to be true guys. Sebab apa? Anda compare lah ke WSP. ASB pun dalam setahun baru 4%. Alright, 4% return dalam masa setahun. Yang ini macam Bitcoin doubler ni boleh double dalam masa satu hari, 2 hari. Dia boleh buat 100% dalam masa sehari. So it's too good to be true. Alright, too good to be true. So lari jauh-jauh. Saya minta anda lari jauh-jauh, jangan pandang. Kalau lagi anda pandang buat penat dah. Sebab apa? Dia akan kacau emosi. Boleh jadi kaya ni, boleh cepat kaya ni. So tak ada kata apa, dari segi financial is tak logik. Alright. Dari segi trading crypto pun tak logik. Dan even whatever it is very tak logik kalau anda ada ilmu. So bila anda nampak benda yang too good to be true, ingat this rule, ingat. Bila anda nampak too good to be true, lari jauh-jauh. Jangan biar emosi anda terpedaya. Yang ni aku boleh kaya ni, aku dah lah hidup susah, hutang banyak. Ingat, hidup susah, hutang banyak. Anda percaya simpanan anda pun boleh habis 10-20 ribu habis kat sini. Daripada tu baik anda letak simpanan anda tu, letak ASB paling selamat. 4% pun 4%, tapi anda tak rugi. Kalau anda percaya dengan kripto, anda memang akan rugilah simpanan. So first, too good to be true, lari jauh-jauh. Itu yang pertama. Alright, so itulah pertanyaan pertama. Peraturan yang kedua adalah siapa-siapa message anda personally ke apa semua tu, anda akan minta anda untuk stop. Dia akan PM anda. Kalau dia PM anda kat Telegram ke apa, macam saya ganas lah. Siapa-siapa PM saya dekat Telegram, dapat nombor luar ke apa, terus saya block. Sebab saya banyak masuk jenis yang Telegram crypto kan. So dalam tu memang banyak scam-scammer. Dia PM saya personal, terus saya block. Tak cakap lagi. Hi, block terus. Sebab saya dah tahu okay, yang ni memang confirm scam. Right? So untuk anda,
Alright, bila mana anda terima panggilan, contoh macam scam berapa anda terima panggilan, anda dengar dulu. Okey, contoh dia cakap, "Hai, saya daripada KWSP," apa semua tu. Alright, anda ada saman terbuka. Okey, anda dapatkan maklumat, lepas tu anda boleh hubungi saya lagi, saya nak buat verification. Anda letak telefon, anda call KWSP. Anda search nombor telefon KWSP yang betul, call. Tu cara verification. Alright, verification adalah sah identiti. Jadi anda tak boleh nak buat verification kalau anda tak stop. Jadi scammers ni, once anda dah verification, dia dah tak boleh serang anda dah sebab anda dah buat verification. Rata-rata yang kena scam ni sebab dia tak buat verification, dia percaya je. Right, tu kalau anda terima panggilan telefon, alright, ataupun yang kedua adalah bila mana anda PM, ada orang PM anda personally. Yang student SDC ni yang cerita saya, Aziz ni scam ke? Itu semua geng PM personally lah. Alright. Okay. Tu minta rule yang kedua, stop dan sah identiti. Alright. Yang ketiga, anda invest dengan knowledge. Sebab apa? Bila mana anda ada knowledge pasal, contohlah kripto, anda knowledge pasal kripto, orang nak scam kripto anda pun anda tahu, oh ini tak logik ni. Alright, tak logik. Aku dah buat ni, aku dah ada pengalaman, aku memang tak logik. Alright, ataupun dia nak scam anda LHDN ke WSP, whatever the thing it is, dia nak scam. Bila anda ada ilmu, anda faham pasal financial, pasal profit, pasal loss, apa semua tu, anda kata dia tak logik. So, dengan ada knowledge, anda pun boleh terus cakap, ni tak logik, lari. Ni betul-betul scam. Alright. So, ingat 3 rule ni. Kalau anda level masih awal-awal lagi, memang kalau too good to be true, lari terus. Yang kedua, bila mana anda dapat apa-apa message ataupun ni, anda stop dulu, tanya dia ni siapa. Alright, verification. Yang ketiga adalah, yang ni adalah terakhir lah. Sebab benda ni ambil masa, invest in knowledge. Sebab saya paling banyak kena scam 8 tahun lepas. Masa saya knowledge tak ada. So benda tak ada lah. So after 8 years, memang saya gelak lah tengok scam. Right. Even saya pun, saya beritahu korang, saya ada 13 Telegram scammers. Setiap kali saya attack kan, saya ada 13 orang tiba-tiba invite saya dalam Telegram, yang scammers ni. Saya attack satu je kat situ. Saya kata, kesian korang duit kena scam. Terus dia block saya, dia remove saya daripada grup tu. Dan sekarang daripada 13 grup scam yang orang invite saya masuk, tiba tinggal satu je. Saya biarlah tinggal satu ni sebagai kenangan. Right, kalau saya komen kat itu, confirm saya kena block, apa, so tak boleh nak selamatkan orang lain. But the thing is, the thing is, knowledge ni adalah, dia ambil masa lah untuk invest in knowledge. Tapi once you guys ada knowledge, memang korang gelak lah yang scam. Alright. Tapi kesian lah sebab sebab even korang ada knowledge pun, scammers ni boleh attack keluarga korang, atuk korang, uncle korang, alright. So even myself pun, walaupun saya dalam kripto pun ada juga atuk saya kena scam kripto, uncle saya kena scam kripto. Sebab itulah sebab CG Club ni, saya kena ajar pasal kripto ni, alright. Saya kena bagi orang tahu pasal kripto. Okay, right. So itu adalah untuk anda elak. Itu adalah peraturan hidup. Alright, peraturan hidup anda untuk anda tak jadi masa scam. Too good to be true, lari terus. Alright. Yang kedua, anda lihat ni, apa-apa pun verification, sah identity dulu. Yang ketiga adalah invest in knowledge. 3 peraturan hidup. Alright. This just in case anda dah jadi masa scam. Alright, ada yang masa scam, apa yang anda perlu buat? Anda buat laporan polis. Bila mana anda buat laporan polis, diorang dah ada database. Okay, anda adalah mangsa yang ke 100 ke 2000, 3000 ke dia ada database worldwide. Dekat Malaysia ni ada database. Dan dengan surat polis tu, alright, anda boleh pergi ke bank, alright, anda boleh minta duit tu di-refund balik ke anda. Alright. Namun anda kena faham bila mana anda transfer duit dekat akaun mana akaun, sebenarnya itu adalah akaun kedai. Biasanya bila anda transfer duit kat situ, dia akan terus keluarkan duit tu terus. Tapi tak apa, at least anda cuba. Alright, anda cuba, anda buat kat sini, bank ke, Maybank ke, CMB ataupun mana-mana bank lah yang anda transfer tu, right? Supaya dia boleh return balik duit kepada anda. Walaupun unlikely anda akan dapat balik, tapi at least anda usahalah. Right, kada rezeki, mana tahu. Alright. Okay, ini adalah jika anda mangsa ataupun jika anda kenal siapa-siapa yang jadi mangsa. Namun, dia ni adalah investment yang biasa. Kalau investment kripto ni tak boleh buat apa. Kripto paling bahaya. Once anda dah jadi mangsa kripto ni, mangsa scam kripto, anda tak boleh nak refund balik. Tu kripto yang paling, sebab itulah mangsa scam kripto ni paling famous, paling untung. Sebab apa? Orang yang kena tak boleh nak patah balik dan tidak ada admin. Macam ni, anda buat laporan polis. Polis nak buat apa? Nak contact Maybank. Maybank pun tak ada. CMB pun tak ada. Dia orang, sebab kripto ni adalah decentralized. Dia tidak ada orang yang admin kat situ. Sebab itulah dunia sekarang ni paling banyak scammers adalah mangsa scam kripto, paling banyak scam. Right. So,
jika anda lakukan dengan betul, alright, contohlah anda betul-betul anda tahu kripto memang boleh ubah kehidupan, yes betul, tapi jika anda nak lakukan dengan betul, memang kripto ni boleh buat ubah kehidupan anda. Sebab apa? Teknologi blockchain ni sangat pantas, dia growing lagi laju daripada internet, dan dia akan ubah financial, dia akan ubah sistem kehidupan kita. Gaming semua akan pakai blockchain in the future, right? Even korang langgan social media, Facebook ke apa in the future, Telegram, WhatsApp selepas ini, dia akan guna blockchain in the future. Kenapa? Sebab blockchain ni adalah internet 2.0. Alright, internet kita sekarang ada internet centralized. Internet di future adalah internet decentralized. Dia adalah internet juga. Right? Sebab apa? Growth dia adalah sangat pantas. Yang kedua, keuntungan dia adalah keuntungan yang lumayan. Right. Saya beritahu korang, main shitcoin ni memang boleh buat duit banyak. Memang boleh buat duit banyak. Right, macam ni, saya main Matic ni, saya buat duit sampai modal RM5,000, alright, dalam masa 3 tahun. So dalam masa 2 tahun, saya dah boleh buat lebih kurang dalam RM8 juta. RM5,000 jadi 8 juta, dan kripto boleh. Namun anda kena faham Matic ni, alright, dia adalah satu daripada 10,000 coin shitcoin pada masa tu. Right? So apa possibility yang saya akan beli coin lain? Besar agak possibility saya akan beli coin lain. Sebab Matic ni, anda nak berjaya jumpa Matic ni daripada 1 ke 10,000 coin shitcoin pada masa 2019. Sekarang ada 21,000 coin. Dulu tak banyak, dulu ada 10,000. So, saya nak jumpa Matic 1 bahagi 10,000 possibility. Berapa percentage untuk saya jumpa Matic ni sangat rendah. Alright, tak sampai 1% pun, tak sampai 0.1% pun. Alright, dia lebih kurang 0.01% untuk saya jumpa Matic. So, success rate dia sangat rendah. Namun, dengan adanya ilmu dan teknik, bagaimana kita nak jumpa the next hidden gem ni daripada 10,000 ni, memang ambil masa yang lama untuk saya jumpa. Sebab apa? Sebab yang ni adalah teknik buat duit shitcoin yang berjaya. Namun anda kena faham, 2014, 2015, 2016, 2017 semua saya fail. Saya buat semua kesilapan dalam kripto. Sebab apa? Ilmu tak ada. Jadi once saya dah ada ilmu apa semua, senang je saya boleh gandakan dia. Right, itu adalah shitcoin. Ethereum pun boleh buat duit banyak agak, tapi tak sebanyak sampai 8 juta lah. Right, sebab Ethereum kandaan dia tak berapa besar. Right, sebab walaupun Ethereum dulu RM50, dia dah jadi sampai lebih kurang dalam RM18,000 tahun 2021, tapi dia tak gandaan sebesar Matic lah daripada shitcoin. So ada beza dia. Sebab Ethereum pada masa 2018 tu, Ethereum ni adalah jenis coin yang medium risk. Matic ni adalah coin yang high risk. So jika anda ada ilmu betul, memang anda boleh jumpa this Matic. Alright, and the thing is, anda perlu buat sendiri. Right, anda perlu buat sendiri. Sebab apa? Jika anda bagi ke orang duit tu, anda akan jadi mangsa scam. Right, dalam kripto bahasa mudah bahasa kripto. Ingat, kalau anda nak masuk dalam dunia kripto, jangan bagi duit dekat orang. Anda beli kripto tu sendiri, anda buat sendiri. Alright, sebab apa? Dalam investment kripto ni banyak gila scam. Alright, jadi paling selamat anda buat sendiri. Namun, bila anda buat sendiri pun, anda nak sukses adalah sangat-sangat rendah. Alright, even macam saya pun, success rate saya sangat rendah pada awal, pada 4 tahun pertama. Bila dah ada ilmu dan teknik betul, dah pengalaman tu, baru saya boleh sukses. Right, so the thing is, get knowledge first, then you can get success. Right, so untuk elak anda rugi, alright, rugi duit sebab kesilapan anda, kena scam dan sebagainya, ataupun anda rugi masa untuk nak explore, ambil masa lama, baik anda terus kuasai ilmu kripto ni. Alright, ilmu kripto ni dia ada 4 jenis: fundamental, medium risk, high risk trading dan shitcoin. Right, dan kalau anda jumpa shitcoin, ingat, shitcoin ada level paling tinggi, level yang paling susah. Dalam CG Club, student saya pun saya tidak kenal shitcoin. Diorang kena kuasai fundamental, medium risk dulu. Dah kuasai benda ni, dah power semua, dah tahu buat analisis macam mana, dah tahu nak buat trading macam mana, nak tahu nak analisis dia macam mana, nak tahu find the next pump macam mana, baru boleh masuk high risk trading. Dah kuasai 3-3 ni, baru masuk shitcoin. Alright, tapi kesian saya tengok rata-rata dekat Malaysia ni, umumnya, saya tak cerita anda sebab saya tengok observe daripada komen-komen ni, umumnya ramai yang main shitcoin. Ramai yang masuk ke shitcoin terus. Alright, masuk shitcoin terus, memang kata apa, anda terjah maut lah. Sebab sini paling banyak scammers.
Alright, paling banyak scammers kat sini. Alright, okay. So fundamental macam masa muda lah, anda beli Bitcoin, Ethereum, Matic lah apa semua tu. Yang sekarang ni lah, macam Matic dia dah hype, ada ranking tinggi dah. So dia adalah coin yang low risk. Itu adalah fundamental. Ini ada masuk ke medium risk, yang low market cap, high risk, lagi low market cap. Pump and dump dan shitcoin ni lagi rendah gila market cap. Alright, okay. So ni adalah beberapa teknik untuk kasih ilmu kripto. Untuk fundamental DCA, medium risk dia tak banyak lah ROI dia. Alright. Okay, ni contoh-contoh coin lah. Ada banyak jenis coin. Tapi saya nak anda faham tentang jenis-jenis dunia dan kripto ni, dia ada level-level yang berbeza. Okay, alright. Dan memang kalau anda nak buat duit banyak dalam shitcoin, yes, memang betul. Namun untuk anda pandai shitcoin, anda perlu kuasai 3 benda ni dulu. Alright. Right. Yang kedua, untuk anda elak anda rugi masa dan rugi tenaga anda, buang masa buat kesilapan anda berguru dan bermentor. Right? Anda boleh anda carilah daripada yang pernah gagal. Sebab apa? Sebab saya bukan nak kutuk apa, sebab apa yang saya observe, asal usul saya buat TikTok ni pun sebab rata-rata yang jadi influencer ni semasa bulan tahun lepas. Dia muncul masa bulan tahun lepas. So bagi saya it's quite risky sebab yang baru dalam dunia kripto dia nampak kripto daripada surface yang sukses. Alright, dan pun dia tak nampak risiko dia. Jadi kenapa anda perlu cari yang guru yang pernah merasa kegagalan, sebab dia tahu risiko. Dia tahu apa benda yang bahaya, apa benda yang boundaries, apa benda anda buat ni akan silap. Right? Jika anda tahu berjaya je, anda tak tahu apa bahaya, apa yang risiko-risiko dalam tu, anda akan tendensi buat silap. Sebab itu kalau banyak yang join CG Club, yang pertama saya tanya dia dulu macam mana buat duit. Dia dah rugi banyak dah, 10,000. Lepas tu macam mana dia trading sebenarnya, dia belajar kat YouTube. Sebab apa? Anda belajar dekat YouTube ke apa semua tu, dia hanya cerita surface je. Anda tak nampak risiko dalam dia lagi, guys. Alright? Jadi bila dia masuk CG Club, dia dah buat profit, dia kata ini profit terbesar lah, apa-apa. Sebab dia dah tahu strategi ni adalah strategi ni, jangan main benda lain. Right? It's a very high risk. Okay? Alright? So sebab itulah untuk anda elak duit rugi, anda pergi berguru dan pergi mentor, pergi belajar. Right? Yang belajar memang anda boleh belajar dekat luar YouTube semua, tapi dia hanya surface. Anda kena ingat ilmu surface ni anda tak tahu risiko dia. Alright? Risiko ni hanya orang yang dah merasainya. Alright? Dan pengalaman je yang tahu. Right? So seterusnya, dalam dunia kripto ni sangat volatile. Alright? Dia akan buat anda kata macam cepat give up. Jadi antaranya carilah komuniti yang sama-sama bawa anda, give moral and every day asyik kata always give ilmu kripto, alright? Dan benda ni yang saya katakan, show me your friends and I will show you features. Sebab itulah even kalau anda lihat nak lihat orang tu, anda lihat kawan dia sekarang, anda boleh nampak 5 tahun akan datang dia akan jadi apa. Sebab itulah dalam CG Club pun kita target untuk anda financial freedom pun bukan setahun, guys. 5 tahun 5 tahun baru financial freedom. Banyak benda dalam kripto yang kena lalui. Alright, and benda ni dia bukan sekadar teori. Anda belajar je tak akan berjaya, guys. Anda kena buat, manage risiko, tak faham, tak jelas, PM personally ataupun tanya dalam grup, dan masa tu boleh akan tunjuk okey ni bahaya, yang ni bahaya, yang ni. So benda tu yang luar tak ada. Right? Dan benda ni adalah komuniti lah, dan benda ni dia akan bawa anda macam lebih motivated untuk financial freedom. Alright, and sustain dalam keep belajar. Alright, keep belajar dalam kripto ni. Right, so saya nak tawarkan anda. So saya nak beritahu anda, CG Club ni sebenarnya CG Club ni saya tak ada plan pun nak buat. Asal saya buat ni pun sebab uncle saya kena scam, atuk saya kena scam, dan kawan saya pun advise, Haziq, kau dah lama dalam kripto, Zik, kau ajarlah. So asalnya saya buat tahun lepas, dah genap setahun saya buat dalam 5 orang je. Itu pun kawan-kawan je, dan bila mana diorang ni dah sukses apa semua, diorang share kawan, lalu bertambahlah orang yang join CG Club. Namun saya punya CG Club ni kita nak tutup pada Oktober ni, bukan sebab apa, sebab SDC 2.0 kita akan buat produk. Kita akan buat teknologi blockchain. Kita dah ada programmers yang power lah, yang level international. Sekarang ni pun blockchain pun tengah develop.
dan saya perlu fokus ke arah itu, alright, fokus ke arah itu untuk kata apa, untuk lead this teknologi blockchain worldwide. Alright. Namun CG Club yang sedia ada ni, saya tak akan tinggalkan. Sebab asal usul sebab CG Club ni, bila saya dah ajar last time, ajar sampai kata apa, belajar sampai bila, belajar sampai mati. Tu bahasa saya mudah. Namun dalam CG Club ni, at least 5 years korang buat, memang korang dah financial freedom lah. And the thing is, personally, I make CG Club ni untuk diorang jadi my business partner. Alright, bila saya buat SDC 2.0 ni, dah buat teknologi, dah banyak produk, robot, exchanger, kami orang pun nak dapat lesen SEC yang macam Luno tokenizer tu, alright, yang dapat, even tu pun kami orang target tahun depan lah, kami tengah usaha kan, untuk dapatkan lesen SEC, a lot of things lah SDC 2.0 ni. Tu adalah level Malaysia, dan SDC 3.0 adalah level global. Dan empire ni, dia tak akan terjadi jika saya dengan tim-tim saya saja berlaku. Atas sebab itulah SDC yang saya ajar ni, yang join CG Club ni, yang belajar kripto ni, diorang inilah adalah my future business partner. Tapi nak jadi business partner, diorang kena financial freedom dulu, diorang kena resign daripada kerja diorang dah capai jutawan, dan diorang can join as a business partner. Right, because kita ada game sampai level Dubai dan sebagainya. Right, dan sebab itu saya minta maaf CG Club ni kita akan tutup bulan Oktober ni, sebab SDC 2.0 ni sekarang ni tengah start kat bahagian legal. Dekat bahagian legal untuk check kripto apa semua tu. So kita estimate Oktober ni kita akan live. So after Oktober ni, November dah kita akan tutup, sebab kita nak fokus at least dia ada sahaja. Dan kita akan fokus lancarkan produk teknologi. So atas sebab itu, untuk program Juta Kripto 5 tahun ni, kita tak ambil ramai orang, dan kata apa, kita hanya membantu diorang sahaja untuk dapat financial freedom. So once diorang dah sukses, diorang nak pergi more than 1 million, 2 million, 3 million, join business. Sebab ingat kalau korang nak jadi jutawan kripto tak susah guys. Korang nak dapat 1 juta tak susah dalam kripto ni. Tapi kalau korang nak target 10 juta, 20 juta, 30 juta, even 1 billion pun, benda ni tak akan dapat dengan trading. Korang kena buat business in crypto. Itu adalah my aspiration lah dalam crypto ni. Dah rasa 1 juta, 2 juta, 3 juta, 10 juta, kita nak rasa lebih lagi. So kita tahu yang trading tak boleh pergi mana. So atas sebab itu saya tubuhkan SDC 2.0 ni untuk kita target sampai billion punya value lah. Right? Okay, so saya tak mahu banyak-banyak. Saya akan tutup Oktober sebab event kenapa? Sebab saya tak perlu yang Josie Club ni, saya tak perlu duit pun, sebab saya dah cukup dah. Just the thing is I need a business partner lah yang Josie Club. Alright, dan lifetime membership ni kita akan belajar, anda akan belajar dan buat sampai financial freedom. Kelas setiap minggu guys. Setiap minggu belajar, group coaching setiap minggu, even kan sometimes personal coaching. Cuma personal coaching dia limit dengan masa lah. Sebab sekarang, dulu saya tak sibuk sangat, sekarang saya dah sibuk. Cuma saya nak tukar sikit, sebab tadi kan masa video tadi penekan saya oil and gas kan, tapi sekarang saya dah resign daripada Shell. Shell yang bagi saya gaji 5 figures, because kalau kerja Shell dia hanya dapat buat 5 figures saja sebulan. What my aspiration in crypto, in my product crypto, I target 5 figures in 1 second. Saya bukan fikir duit, it's just that I just want to decentralize all the wealth to semua orang dalam dunia ni lah. Itulah join dalam dunia crypto ni. Right, so this skip about this. So this is mingguan SDC, dan sebab itu dalam CG Club ni semua rapat-rapat guys. Semua ni rapat-rapat. Saya buat SDC 2.0 siapa nak jadi business partner, ya Allah, dia punya sambutan yang dahsyat lah. Right, so kenapa? Sebab the journey together SDC Club ni buat kita happy lah. It's not about money lah, it's about making people punya value, success. Diorang dah rasa duit, diorang dah buat profit. Memang saya pun rasa seronok lah. Right? At least sampai kita ajar tu, diorang buat sendiri. Sampai kan ada yang tanya, Zik, diorang ni pakai signal mana? Tak, diorang buat sendiri guys. Signal tu letak tepi, diorang buat sendiri. Cuma dia ambil masa, dia bukan sehari dua belajar, ambil masa, and then memang slowly enhance the level. Sampaikan dah sampai tahap ni, baru saya akan ajar this teknik. Ada banyak teknik dalam kripto ni. Right. Okay, so setiap kelas kita akan record dalam kita punya Facebook group. Tutorial semua kita letak dalam ni, e-learning semua kita dalam ni. Dan okay,
Okey, disebabkan kita buat kelas minggu sekali. Sebab itu kalau lihat kan dalam grup CE Club ni satu hari sampai beratus post kan. Dah lah beratus berpuluh post. Setiap hari ada ilmu baru. Alright. Dan tak faham ke apa semua terus tanya dalam ni. Okay. Sebab apa? Sebab belajar ni dia tak boleh belajar seminggu sekali. Dia kena belajar setiap masa. So bila mana anda dah buat, anda dah hands on, betul anda, ni macam mana nak buat? Masa tu baru anda ada soalan. Dan soalan ni akan tanya sini. Dan dalam masa yang sama juga, sebelum harga jatuh, kita akan update. Okay guys, hati-hati bulan Oktober ni adalah bulan bearish. Okay, ni ada sebab-sebab dia. Okay, hati-hati. So kat sini kita terus kongsikan strategi terus dalam grup CE Club. Dan ada juga yang baru join ni, siapa-siapa yang baru join akan terus masuk ke saya punya grup mentor. Memang kata apa, saya je lah jadi mentor kan. Sebab apa, diorang ni masih baru. So kata apa, nak accelerate dia punya fundamental. Sebab apa, matching juga yang kita akan tutup SDC 1.0 ni pada bulan Oktober. Sebab kita jangkakan November, Disember mungkin market akan reversal. Right, kata reversal pun mungkin tahun depan reversal. Dan bila dah reversal, kita dah kena start belajar ilmu trading yang high end lah. Dah tak main lah Bitcoin, Ethereum dah tak ada lah. Kita stop, kita fokus buat duit yang banyak pula ke tempat lain. Right? Sebab apa, strategi sekarang ni dah strategi yang masih lagi fundamental. Right? Okay, seterusnya ada juga yang PM personal lah. Ada benda-benda yang tak boleh nak cerita group because dia customize. Macam ni, dia dilema nak jual ke tak, so kita terus jual. Kita akan pergi advance lah. Right? Okay, ada soalan yang join SDC 1.0 akan ke SDC 2.0. Yes. Siapa-siapa yang dalam SDC 1.0 automatically jadi SDC 2.0. Cuma dalam SDC 1.0 ni ada yang kita dah senebat company dah ada dah. Cuma kita buka siapa-siapa nak become shareholder. Dan SDC 1.0 ada yang nak jadi shareholder dan diorang akan diletakkan nama dekat company SDC 2.0 ni. Tu level yang diorang nak jadi shareholder lah. Tapi kita kata kita optional lah. Sebab kita tak perlu pun nak duit. Kita je kata kalau berminat. Sebab bila dah jadi shareholder, at least bila mana korang dah resign, korang boleh become director, alright, company. Okay, so akan ni. Dan in the future, SDC 1.0 ni tak ada, so kita akan fokus SDC 2.0 lah. Di mana SDC 2.0 lebih kepada produk. Alright, produk. 1.0 ni adalah lebih kepada education. Tapi jangan risau dalam geng TikTok, Facebook apa semua, saya akan tetap ajar. Right? Memang kata apa ngajar ni, ilmu ajar ni adalah ilmu yang penting supaya anda tidak buat kesilapan, anda elak scam. Right? Okay, dan kita juga ada Telegram signal. Dengan signal ni kita berbayar. Kita suruh traders lain yang buatkan. Kadang-kadang saya buat jugalah Telegram signal, tapi dulu saya buat, tapi sekarang saya agak pack sikit. Itu point ni memang ambil masa saya. Right. So even mas join yang tengok refer Telegram diorang pun 80% sukses lah. Dalam sebulan ada 2 je daripada 30 signal, sehari satu signal kan, 30 signal 2 je tak jadi. Alright. Okay, so inilah apa dia punya ni. So semua benda yang SDC ada memang kita akan bagi kepada SDC lah. In the future produk-produk apa kita akan bagi. Alright. Dan anda juga akan diberikan crypto trading ebook dan video-video. Ni akses lah. Ni semua dapat lah, semua dapat. Alright, so bulan ni last, yes. Bulan ni last untuk JC Club. Sebab kita akan switch ke EDC 2.0. EDC 2.0 dah tak ada dah yang mengajar macam ni. Yang mengajar macam ni ada existing student je. Right? Dan dalam SDC CJ Club pun, right, JC Club, kita ada option 6 kali bayaran. Anda buat pembayaran yang pertama terus join CE Club. Alright, terus join CE Club. Tak payah tunggu anda habis belajar, tak. Belajar terus. Right? Terus belajar. So ada kat yang tanya, kalau kan 6 kali bayaran, bayar pertama ni ke kena tunggu habis? Tak. Bayaran pertama terus masuk CE Club. Right? So, kesimpulannya, jika anda nak sukses dalam kripto memang agak kecil, bukan saya nak menakutkan saya dah rasa dah 4 tahun saya buat kegagalan. Saya dah gagal 4 tahun. Right? Betul ni. Dan ada juga ahli SDC, dia dah gagal. Dia tahu saya buat, dia nak try dulu. Ada juga ahli SDC yang dia dah rugi beratus ribu baru nak belajar. Dia beratus ribu rugi bukan masa sekarang, masa bulan guys dia rugi. Right? Baru dia join CE Club. Dan ada juga yang yang buat sendiri dulu. Dia dah dengar pasal CE Club, dia buat sendiri. 6 bulan dia buat gagal je. Lepas tu dia join CE Club, bulan pertama terus dah profit. Sebab apa? Sebab
anda boleh try and explore, cuma success rate dia rendah lah sebab anda tak tahu apa risiko dia, apa tips dia, apa benda yang bahaya, apa benda kena buat, apa benda kena elak. Alright, dia ada banyak strategi dan ada benda boleh buat dan banyak benda tak boleh buat daripada benda boleh buat. Alright, sebab itulah saya memang very strict, spesifik dalam saya punya instruction, buat benda ni. Alright, yang lain stop. Bukan tak boleh buat, not the right time untuk buat. Korang tak pandai lagi teknik ni. Okay, so macam ni, success rate masih sangat rendah. So, saya pesan kepada anda, kalau anda nak explore, anda belajar dulu. Alright, anda belajar dulu dan anda buat sikit-sikit. Sebab apa? Kalau anda buat sikit-sikit, anda rugi tak apa. Right? Anda buat sikit-sikit, anda rugi tak apa. Tapi dalam sikit club, sorry lah, saya tanya orang semua main besar guys. Sebab apa? Diorang ada ilmu. Diorang dah ada tahu risiko ni. Diorang dah tahu apa worst case scenario, apa risiko ni, baru diorang okay, aku boleh all in. Sebab apa? Risiko management diorang dah diatur cantik-cantik. Alright. So yang kedua kesimpulannya, jika anda nak jimat 4 tahun seperti saya, yang 4 tahun saya rugi dan 4 tahun saya menanggung kerugian sebab kesilapan saya, so anda boleh pergi berguru dan dibimbing. Kalau saya diguru pada 2014 tu, saya rasa memang lagi kau-kau lah level sekarang ni. Cuma 2014 tu ramai yang masih baru rugi. Memang masa tu tak ada guru. Beza dengan sekarang lah. Sekarang ni ramai yang dah ada guru lah sebab ramai yang dah ada pengalaman, yang dah main lama kan. Cuma yang kata apa, yang masa awal-awal dulu lah, tak ada guru lah. So jika anda nak elak dan jimat 4 tahun ni, anda pergi berguru. Right? Saya bukan cakap apa, pergi berguru, pergi belajar. At least anda ada guide. Dan benda ni yang saya paling suka, paling tersentak. Cukai kebodohan lebih mahal daripada yuran kebijaksanaan. Sebab cukai kebodohan saya 500,000 guys. 500,000 ringgit, kalau saya rasa 100,000 pun saya sanggup bayar untuk belajar. 500,000 ringgit ni, kalau dibuat kesilapan tu saya tukar dengan kripto pada 2014 tu, saya dah buat berapa 100-200 juta guys. So dia kata cukai kebodohan, memang betul lah, cukai kebodohan lebih mahal daripada yuran kebijaksanaan. Right, so itu saja. So anda boleh jaki saya punya details dekat social media. Nanti in the future anda akan lihat saya dari segi branding baru SDC 2.0. Kita akan fokus pada produk dan sepulah produk, dan kita tak akan lancarkan produk kita dekat Malaysia saja, kita akan lancarkan dekat level international. Right, jom kita akan join buka pada soalan question and answer. Jika ada soalan, berapa nak bayar? Okey, nak bayar tu semua detail ada dalam website. Ada website dan itu adalah lifetime. Alright, lifetime membership. Belajar sampai 2026. Anda akan belajar kripto sampai 2026. Okey. Okey, alright. Ada soalan lain? Okey, tepat pukul 10 malam ni, cun-cun dengan masa kita target 10 malam habis. Right. So, saya tu boleh belajar trading ni kosong. Yes, okey. Dalam CG Club ni, yang sukses adalah yang tak ada ilmu kripto. Sebab apa? Sebab bila saya observe kenapa yang kosong in kripto lagi sukses daripada orang yang ada ilmu stock market, yang ada ilmu forex. Sebab apa? Apa yang saya observe, yang kosong in kripto ni dia saya kata beli, saya kata okey, strategi ni bagus, beli ni diorang buat. Diorang letak banyak. Diorang yakinlah dengan apa yang saya ajar. Tapi dengan orang yang belajar ada stock market, yang dah buat duit banyak kat stock market, yang dah buat duit banyak kat forex, bila dia masuk CE Club ni, diorang ni lambat sukses sebab diorang lambat bertindak. Dalam kripto ni laju guys. Kalau saya kata okey, minggu depan akan ada volatility, standby untuk sahur, kasi kata tu terlepas, benda tu dah terlepas dah. Right? Dia boleh berlaku anytime, ini hari-hari. Saya akan inform awal. So benda-benda macam tu, apa yang kita observe, diorang ada pengalaman yang lepas dalam trading benda lain yang membuatkan diorang lambat dalam kripto. Jadi apabila yang ahli-ahli baru yang join CE Club ni, kita akan cakap apa yang anda belajar dalam stock market, forex, apa semua ada buang semua. Dalam kripto semua tak boleh pakai. Sebab apa? Dunia kripto ni dunia lain. Right? Bukan saya nak kata benda tu tak boleh pakai. Sebab apa? Bila anda benda tu, dia akan ganggu anda untuk dapatkan ilmu kripto. Itu je. Alright, sebab kripto ni cara dia lain. Dia sangat banyak fake, banyak sangat tipu helah, banyak sangat tukar arah. Dia bukan jenis yang okey tengok ni terus ni. Tak, dia bukan logik. Dia ada campur dua perkara. Technical dan economical. Economical.
Right. Expected Bitcoin berapa? Okay. So boleh dish ni Yasmin ada share saya punya detail dekat hailing ni right. Kat situ kita ada juga website CG Club Lifetime. Right. So paling bagus daripada kosong lah. Tapi kalau ada pengalaman lagi bagus, at least apa benda yang anda boleh ni lah, anda boleh ambil daripada kripto. Cuma saya nasihatkan kalau anda ada pengalaman tempat lain, anda buang dulu sebab kripto lain guys. Okay. Expected Bitcoin berapa? Expected Bitcoin berapa? Okay. Alang-alang ni kat ni lah. Right, expected Bitcoin berapa? Bitcoin bottom kalau ikutkan formula adalah 12k. Alright. Namun saya tak berani nak jamin lah. Sebab apa sekarang ni saya tengok wallet address institution dah start masuk. Negara dah start testing. Right, dah start testing. Jadi anytime soon mungkin 18k is the bottom. Sebab apa? Yang dulu tak nak jual. Right, jaga protect. Right, walaupun atas sebab itulah 50% saya percaya 18k is the bottom. 50% saya percaya 12k is the bottom. It's quite 50-50 right now. Itu yang pertama. Yang kedua anda kena bertindak sekarang dalam dunia kripto ni sebab financial shift dalam dunia kripto ni akan happen soon. Dia macam ni. Untuk dunia buat financial shift ni dia kena buat economic collapse. Right? Dia akan buat mata wang jatuh kau-kau, dia akan buat interest rate naik tinggi kau-kau, dia akan buat harga barang naik kau-kau, inflation kau-kau. Dan bila mana benda tu berlaku, right? Dia akan dia akan implement financial shift. Dan benda tu adalah requirement. Dia tak boleh buat financial shift masa sekarang. Dia kena buat chaos dulu. Chaos, semua dah ni huru-hara, orang dah tak ada peluang pekerjaan, kena jatuh baru dia buat financial shift. Jadi berdasarkan debt economy, kemungkinan 2023 ni berlakunya financial shift. Alright, sebab kita nampak dia dah start ke arah financial shift. Orang pun cakap stock market akan jatuh kakao kan. Alright. Tapi korang kena faham, jatuh kakao, but dia akan switch. Dia akan switch ke mana? Ingat yang kaya akan ada yang miskin. Alright, yang kaya akan ada yang miskin akan ada yang kaya. Sebab apa? Yang kaya jadi kaya sebab yang miskin bagi duit kepada orang kaya. So that the thing is kata is hukum logik lah. Dia ada energy in, energy out. Duit in, duit out. So stock market collapse, everything is collapse. Dia ada benda kena out. So that the thing is a financial shift. It's a crypto. Yes, transfer over steady je. Semudah lah. Right. Okay, selepas buat kadang buat website, terus kita akan database, kita akan terus masuk dalam WhatsApp group. Alright, kat situ kita ada link Facebook link, kita ada Google Drive link dan Telegram link, semua signal semua ada kat situ lah. Nak join kelas, guideline semua ada kat situ. Apa pendapat tuan pada DeFi Wonderland? Okay, Wonderland ni dia punya problem dia, bila dia punya reward dia besar sangat, dia akan buat inflation. Dan risiko inflation ni bahaya guys. Sebab walaupun kau dapat reward besar, alright, kau dapat reward besar macam mana pun, tapi value duit tu semakin jatuh. So last korang tak profit guys, korang rugi lagi banyak. So that the thing in terms of inflation pun kita kena faham di supply and demand lah. Alright, so ada soalan lain? Okay, so kalau ada apa-apa soalan boleh hubungi inilah yang bagi anda link kepada Zoom ni, anda boleh contact dia kalau ada persoalan dan sebagainya. Alright. Okay, saya rasa itu saja. Okay, thank you very much. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye. Terima kasih.